Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi membincangkan buku ini, Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri dan Anak-anak. Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak, Pintar Cerdas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Saya telah pun menerangkan tadi tentang apa bentuk rupa karakteristik anak-anak yang dinamakan sebagai anak pintar dan cerdas. Dan saya juga selepas itu memberikan sedikit ulasan dan pandangan serta gambaran tentang salah satu daripada organ yang ada kepada manusia. Salah satu daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai yang Allah berikan kepada kita, yang kita mesti menggunakannya, namanya otak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya telah memberikan sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan otak secara sepintas lalu. Bukan secara ilmu perubatan, tidak tuan-tuan dan puan. Secara sepintas lalu supaya tuan-tuan dapat mengetahui otak. Apa dia otak, apa dia fungsi otak lebih kurang, apa kehebatan otak, dan juga tuan-tuan bagaimana caranya kita mengembang luaskan fungsi otak itu. Sekarang saya nak pergi kepada yang berikutnya, iaitu persediaan menjelang perkahwinan. Kita nak melahirkan anak yang pintar dan cerdas. Saya katakan tadi, anak pintar dan cerdas selain daripada faktor keturunan, faktor baka, ialah faktor yang lain yang lebih penting daripada itu, ialah faktor persekitaran. Kalau kita hamil, kalau kita kahwin dan hamil, macam mana persekitarannya? Itu juga merupakan salah satu persekitaran yang perlu difikirkan bagi mereka yang akan menjalin hubungan suami isteri, yang bakal melahirkan anak, dan anak itu kita hendak mereka termasuk dalam himpunan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Tuan-tuan dan puan-puan, perkahwinan saya tidak mau ulas lebih panjang lagi, sebab saya pun ada satu video buku yang saya tulis tentang perkahwinan, iaitu panduan tentang perkahwinan untuk bakal-bakal suami isteri dan juga mereka yang telah pun menjalin hubungan suami isteri buat sekian lamanya. Ada buku dan ada video yang telah diterbitkan mengenai ini. Tuan-tuan dan puan, tentang perkahwinan ini soal memilih jodoh. Dalam Islam, memilih jodoh diberikan perhatian yang berat, yang saya sudah pun memberikan tafsiran dan pengenalan tentang memilih jodoh. Persediaan asas ilmu yang perlu kepada suami isteri, asas kemahiran yang perlu kepada suami isteri, asas agama yang perlu kepada bakal suami isteri, asas akhlak mulia yang perlu kepada bakal suami isteri, asas berkasih sayang, setelah berkahwin berkasih sayang. Di peringkat awalnya, waktu mengandungnya berkasih sayang, waktu mengandung syarat mengandungnya berkasih sayang, waktu melahirkan anak berkasih sayang, waktu kita bersama dengan suami dan isteri untuk menjamah kehidupan yang berikutnya dengan anak-anak yang berikutnya, terus berkasih sayang. Sebab kasih sayang adalah merupakan ramuan-ramuan yang terpenting dalam kita melahirkan anak yang pintar, anak yang cerdas. Asas amanah dan bertanggungjawab, asas keturunan dan kebakaan yang saya sebutkan tadi, asas persediaan ekonomi yang cukup untuk kita berkahwin, untuk kita membolehkan ada keselesaan, tuan-tuan. Sudah tentulah kedudukan ekonomi yang agak stabil untuk memberikan keselesaan kepada isteri. Kalau anak kita lahir nanti, keselesaan kepada anak-anak yang bakal dilahirkan. Kalau anak-anak yang masih dalam kandungan, janin dalam kandungan, keselesaan ibu yang mengandung, yang hamil, supaya kandungannya tidak terjejas, supaya janin yang dikandungnya tidak terjejas. Dan kemudian tuan-tuan dan perempuan, yang perlu juga ialah pemeriksaan kesihatan. Eloklah dilakukan pemeriksaan kesihatan, sama ada suami atau isteri, bakal suami, bakal isteri. Saya percaya tuan-tuan akan diberikan kursus-kursus khas. Tak salah saya, di Selangor, di wilayah Persekutuan dan di negeri mana-mana pun, kepada bakal suami, bakal isteri dikendaki mengikuti satu program, satu kursus khas untuk bakal-bakal isteri dan bakal-bakal suami. Ini pun saya rasa sangat penting. Kemudian persediaan mental dan emosi untuk bakal-bakal pengantin, tuan-tuan dan puan, sudah bersedia secara mentalnya, sudah bersedia secara emosinya untuk kita bersama dengan isteri, untuk bersama dengan suami. Ingat dulu, kita seorang saja.
menguruskan rumah seorang saja, menguruskan bilik seorang saja, menguruskan pakaian seorang saja, menguruskan cakap seorang saja, menguruskan mental kita punya pemikiran seorang saja, menguruskan emosi seorang saja, menguruskan diri seorang saja. Sekarang ini bila kita kahwin ada tambahan seorang lagi. Macam mana nak mengurus daripada seorang menjadi 2 orang. Dan bila isteri kita hamil, bakal yang ketiga. Bila lahir, orang yang ketiga telah lahir. Kita dan isteri ditambah dengan seorang lagi yang menjadi zuriat kepada kita, namanya anak-anak kita. Yang nak dijadikan anak yang cergas, yang pintar, yang cerdas, yang disebut anak-anak pintar cerdas tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan misalnya. Pendidikan perlu diketahui, pendidikan seksualnya, pendidikan jantinanya perlu diketahui, pendidikan keisterian, pendidikan kesuamian, ilmu parenting, ilmu keibubapaan, ilmu kesuamian, ilmu keisterian, ilmu rumah tangga, ilmu mengurus rumah tangga yang perlu diketahui oleh isteri dan perlu diketahui oleh suami. Yang ini pun adalah merupakan persediaan-persediaan yang perlu ada bagi seorang isteri, bagi seorang suami dalam melangsungkan perkahwinan dan seterusnya menjalin hubungan sebagai suami isteri dan hidup sebagai seorang suami isteri, ya, dalam melayari kehidupan keluarga yang bakal melahirkan anak, yang bakal hamil bagi isteri, yang bakal melahirkan kandungannya dan akhirnya bakal mendidik anak-anak daripada bayinya, zaman anak-anaknya, zaman kanak-kanaknya, zaman prasekolahnya, zaman sekolahnya, seluruhnya adalah berkaitan antara satu dengan lain untuk melahirkan anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, apapun ya kita mengharapkan ya, supaya dalam mengandung nanti, tuan-tuan dan puan, ya, saya pergi sekarang dalam kandungan, ya, anak-anak merangsang janin semasa hamil. Janin yang hamil hendaklah dirangsang, tuan-tuan. Ada cara merangsangnya. Bagi ibu yang mengetahui, bagi ibu yang membaca, bagi ibu yang mendengar, terutama hal-hal yang berkenaan dengan pintar cerdas. Pintar cerdas ini bermula daripada sebelum kahwin. Saya sebutkan tadi. Kemudian itu selepas kita berkahwin, masa kita bertemu dengan suami dan isteri, masa kita melakukan perhubungan jenis antara suami dengan isteri, masa kita bersetubuh dengan suami dan isteri, ada, tuan-tuan, kaitannya dengan nak melahirkan anak yang pintar cerdas. Jadi soal kita bersetubuh mengadakan hubungan jenis dalam Islam, tuan-tuan dan puan, ada kaedah-kaedahnya, ada cara-caranya, ada doa-doanya yang perlu dipahami, yang perlu di-memorize, yang perlu dihafal oleh suami dan isteri tatkala kita mengeluarkan benih. Terutama kita berada di peringkat yang dikatakan peringkat keseronokan yang memuncak dan melahirkan benih itu, sudah tentulah ada cara-caranya, sudah tentulah ada metod-metodnya, sudah tentu adalah cara-cara agamanya yang patut kita lakukan untuk membolehkan anak-anak kita lahir sebagai anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang berlaku kehamilan. Isteri kita pun hamil. Di peringkat awal kehamilan itu apa nak dibuat, tuan-tuan dan puan-puan? Apa nak buat dengan anak-anak, dengan bayi-bayi, dengan janin-janin yang sedang dikandungkan. Kemudian kita dapat meletakkan kandungan di peringkat awal, kandungan di peringkat pertengahan, kandungan di peringkat akhir, dan waktu anak-anak ini hendak dilahirkan. Apa yang mesti dilakukan? Pastikan ibu-ibunya mempunyai emosi yang tenang dan riang semasa mengandungkan anak-anak, supaya anak yang dilahirkan sentiasa riang dan tidak mudah meragam. Nombor 2, lahirkan perasaan rindu menanti kelahiran bayi. Rindu menanti kelahiran bayi. Bercakap dengan bayi. Mak rindu nak tengok paras muka engkau. Mak rindu nak tengok muka engkau. Mak rindu nak tengok alis mata engkau. Mak rindu nak tengok paras muka engkau. Sama ada engkau lebih kepada paras ayah atau paras ibu. Mak rindu nak bercakap dengan engkau. Dan mak rindu nak bercium-ciuman dengan engkau. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian mendengarkan beberapa jenis bahasa. Alunan irama, lagu, muzik, rentetan zikir serta ayat Al-Quran bagi orang Islam supaya rangsangan dapat dibuat di peringkat awalnya. Rangsangan-rangsangan asas. Ayat-ayat Quran yang nak dibacakan, zikir-zikir yang nak dizikirkan, doa-doa yang nak didoakan. Anak tuan-tuan daripada umur tak salah saya 4 bulan ke atas atau lebih awal daripada itu sudah berupaya untuk mendengar. Dan mereka mendengar dengan jelas.
mendengar panggilan ibu, mendengar panggilan ayah. Kalau digosok-gosokkan perut ibu oleh si ayah, misal oleh ibu atau ayah, oleh si ayah terutamanya, anak-anak itu akan merasakan rangsangan-rangsangan itu. Mereka akan dengar, mereka akan faham, mereka akan mengerti siapa yang menggosok. Tangan ayah yang menggosok, dia mengerti itu gosokkan ayahnya. Tangan mak yang menggosok, dia berarti itu adalah gosokkan usapan-usapan daripada ibunya. Jadi tuan-tuan, menepuk-nepuk perut dengan lembut, menggosok-menggosok persekatan perut yang dilakukan oleh ibu dan ayah yang patut dilakukan. Menggoncang perut perlahan-lahan dan kemudiannya usap lembut bagi menenangkannya, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu menepuk perut bagi mendapatkan reaksi bayi. Kalau tentang bayi, kalau misalnya kepala dia berada di bawah, dia akan pergi ke atas. Kalau kepalanya berada di sebelah kanan, kalau dia tepuk di sebelah kiri, dia akan pergi menghala kepada tepukan itu dan mula mengubahkan badannya pergi ke sebelah kiri. Tuan-tuan dan puan, rakaman suara ibu, ayah dan ahli keluarga yang lain bersembunyi-bunyian dipasangkan melalui earphone ke perut, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah anak-anak itu boleh mendengar, anak-anak itu boleh melihat, anak-anak itu boleh dirangsang, anak-anak itu boleh merasakan bagaimana ibu dan ayahnya ingin berinteraksi dengan dia, bagaimana perkelilingannya ingin berinteraksi dengan dia. Memanglah mereka dibedakan oleh perut ibu, mereka dibedakan didindingkan oleh kulit-kulit daripada perut ibu, oleh lemak-lemak perut ibu, tuan-tuan, yang mendindingkan, yang tidak memungkinkan kita dapat berterusan untuk berkata-kata, untuk memegangnya, untuk mengusapnya, oleh kerana adanya dinding-dinding yang memisahkan antara kita dengan bayi tersebut. Kemintaan amalan-amalan semasa hamil. Semasa hamil, tuan-tuan, banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ingat Allah, banyak memuji Allah, banyak memuji Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa, melakukan ibadah, membuat kebajikan dan menjauhkan perkara yang dilarang agama. Ibu-ibu hamil perlu sentiasa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membantu memudahkan kelahiran, dikurniakan anak yang baik, bijak dan sempurna sifat serta akhlaknya. Ini permintaan ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu ibu sedang mengandungkan anak-anak, sedang mengandungkan bayi-bayi. Bagi orang Islam, perbanyakkan membaca Al-Quran supaya bayi yang bakal lahir diberikan cahaya serta hidayah Tuhan. Selain itu, supaya dikurniakan anak yang cantik, tampan, sempurna. Di antara surah-surah yang elok dibaca termasuklah surah Al-Fatihah, termasuklah surah Yusuf, termasuk surah An-Nahl, termasuk surah Luqman, termasuk surah Yasin, termasuk surah At-Taubah. Dan di antara surah-surah itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah surah-surah yang terus mengenai kelahiran anak-anak itu, anak-anak yang berada dalam kandungan tersebut, dan kita sedang menunggu kelahirannya. Kemudian sentiasa menjaga akhlak yang baik supaya menjauhkan diri daripada aktiviti tidak sihat serta mengumpat, mencaci orang, bergaduh, cepat rasa marah dan sebagainya. Jangan habiskan masa berbual kosong, sebaliknya penuhkan masa dengan memperbanyakkan kerja-kerja berfaedah dan lain-lain seperti aktiviti memperbuatkan kebaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Saling menganjur dan melakukan amalan-amalan yang menggambarkan sifat sabar, sentiasa menghormati orang lain, pemurah, penyayang dan sebagainya. Menjaga pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kepada ibu-ibu yang sedang mengandung, perlulah menjaga ubat-ubat, menjauh ubat-ubat yang diragukan, kemudian mengambil makanan yang seimbang. Kemudian elakkan memakan makanan yang mentah-mentah, yang tidak dimasak dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain yang perlu diawasi, hentikan amalan merokok. Ibu yang mengandung jangan sekali-sekali menghisap rokok. Ayah yang menghisap rokok jangan berdekatan dengan ibu yang mengandung. Jangan sesama bilik dengan ibu yang mengandung. Jangan sesama ruang dengan ibu yang mengandung. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian cuba jauhi jangkitan kuman dan penyakit. Hentikan amalan meminum minuman keras. Elakkan daripada terkena pancaran X-ray dan pancaran radioaktif. Elakkan mengandung semasa terlalu muda atau terlalu dewasa. Seelok-eloknya ibu-ibu yang mengandung tidak terlalu muda dan tidak melebihi umur 39 tahun yang sebaik-baiknya. Ibu yang terlalu muda, kurang daripada 20 tahun, boleh menghasilkan hormon-hormon bagi membantu proses mengandung yang sempurna. Ibu-ibu yang terlalu muda, iaitu kurang 20 tahun, belum boleh menghasilkan hormon-hormon bagi membantu proses pengandung yang sempurna. Sementara ibu yang berumur 40 tahun ke atas biasanya menghadapi banyak risiko semasa hamil.
Jangan mengabaikan penjagaan kesihatan, senaman semasa hamil perlu dilakukan. Peranan kasih sayang semasa hamil. Perlu berkasih, bersayang, tuan-tuan, menggambarkan kecintaan suami isteri, bahasa yang menggambarkan kasih, bahasa yang menggambarkan kecintaan, bahasa yang menggambarkan kesayangan, bahasa yang menggambarkan bahawa kita hidup begitu kasih, sayang dan cinta sama ada kepada suami atau kepada isteri. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya apa yang saya ingin sebutkan, insya-Allah dalam hal yang berkaitan dengan hamil atau kandungan ini, suami menjadi orang-orang yang akan menyebabkan ketenteraman berlaku. Suami akan menjadi sebagai orang-orang yang akan memberikan satu suasana supaya ada keseimbangan dalam mental, dalam pemikiran, dalam hati, dalam perasaan, jiwa kepada isteri yang sedang mengandung. Pada masa yang sama, terapkan agama, terapkan amalan-amalan agama. Dengan amalan-amalan yang sedemikian, insya-Allah ibu-ibu yang mengandung, isteri-isteri yang mengandung akan mengandungkan kandungannya dalam suasana yang disayangi, dikasihi dan diberkati untuk melahirkan bakal anak-anak yang pintar dan yang cerdas. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.